Mana? Figu go. Tak tahu. Dan Figo. Allah. Jadi ni nak pergi ke paragliding ni. Ke Bukit Bubus paragliding lah. Okey sahabat eh. Muhammad Hafiz. Hai. Apa khabar sihat be? Sihat ke? Mana cerita sihat ke? Khabar apa? Sihat ke? Nak pergi ke Bukit Bubus paragliding ni. Memang ada aktiviti ke ni. Lah ada, alhamdulillah, tak ada apalah. Nak pergi ke Bukit Bubus paragliding. Lagi nak pergi street ke lah buat nak. Tu kata. Kalau abang pergi street ada ke jual tim. Ke bukit, ya, Bukit Bubus paragliding. Okay, follow saya, follow saya kat sini. Saya bagi link tu. Okay, anda follow ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekejap bagi ni. Sekejap. Allah. Mari ada aktiviti paragliding yang pasti kan. Kalau ada, kalau ikut saya kata ada Pak Zahul start. Okay, start biasanya masa angin kuat lah. Tengok secara live macam mana cara dia kena bayar ke mana. Tengok ya. Sekejap. Jangan lupa like, komen dan share. Saya akan teruskan buat bilah ni hinggalah dalam perjalanan nak pergi ke Bukit Bubus. Biasalah kalau biasa. Ke tanah, Tampini, Tembilang. Okey. Okey. Okey, beres ikut saya lah. Nanti sampai bila sampai di apa? Sekejap. Bila sampai di Tapuk dia, saya akan stop dulu, sambung next Abillah lah. Ini dalam perjalanan ya. Sampai saya akan stop, saya akan buat Abillah start kepada bawah lah. Ni daripada rumah saya ni. Berarti boleh buah-buah hair kat depan terdepan tak. Okey. Komen. Okey, beres join saya lah. Sambil share keadaan pemandangan sekitar ni. Okey. Apa kata ni? Saya lalu ikut apa nama? Kapal Apal, Belilik, lepas tuju ke Tasik Mengkuang. Keluar ke Kerandang. Sebab saya masih nak beli buah hair kat Sekotiga apa ni. Sebab saya mari sini dulu. Stasiun. Apa namanya? Stasiun sebabnya. Blok lagi. Okey. Kalau ada rezeki tengok saya akan buat live tengok dia orang buat aktiviti paragliding. Simpang ni kerak banyak ni. Bismillah. Motor bahaya dapat dah. Bahaya. Ni lah seperti 3 kapal Apal.
Saya akan belok ke kanan. Jalan raya Kapal. Lepas itu ialah masjid, ya, masjid Kapal. Masjid Kampung Apal. Waalaikumsalam pada Cik Adam. Adam Bedrih, terima kasih. Jangan lupa lah sahabat semua, like, komen dan share Saya sepatutnya ikut Tok Do tadi, tapi dah mari sini. Siapa apa nak beli buah sikit, so saya boleh terus ikut Kapal, Kapal Gerung, Kong Lilik, atau masuk ke kanan ke Tasik Mengkuang, lepas tu keluar ke Kerandang, ke Tembilang, insyaAllah. Dan bila sampai nanti di kaki Bukit Ubur, saya akan stop belah ni. Saya akan sambung belah yang kedua. Kalau ada aktiviti. Malam ada semalam sama kita Nang tu, dia asli ya. Kalau Nang dia ikuti, boleh komen Nang berapa bayaran dia. Bayaran untuk satu sesi riding tu berapa ratus. Harap Nang ada lah. Sebab saya nak Nang malam tu terbang semalam. Saya pun sebenarnya tak boleh dah, sebabnya faktor kesihatan kan. Masa mula-mula dulu okey lah. Masa mula-mula dulu Alhamdulillah, bagi aktiviti saya, aktiviti naik gunung, aktiviti tokok hutan, tokok buah, tasik. Sekarang ni faktor umur ni kurang sikit lah. Kurang aktif. Bukan kurang lah, banyak sangat aktif lah. Ni ialah area Kampung Balilik ni. Kampung Balilik, Gonaka, area ni lah. Cuaca nampak yang okey ni, alhamdulillah, terang-terang. Hari apa? Hari Sabtu ke? Sabtu ke atau hari Khamis? Hujan. Khamis hujan. Hari Jumaat tak pasti. So hari ni Ahad, alhamdulillah cuaca terang molek. Jadi saya saja nak jalan bawa anak-anak rehat, cari idea bisnes, cari idea marketing macam mana. So saya biasa amat tadi lah, keluar daripada ruang rumah biasa, keluar tengok hati, nak teliti apakah betul-betul marketing yang saya boleh buat lagi. Yalah, sebelum sampai kita nak kongsi lah tentang ta'arif marketing, ya. Marketing bahasa putih maknanya ialah, kalau bahasa Melayu, untuk menarik perhatian orang, ya. Marketing is to attract attention. Nanti kita akan masuk ke ni, menuju ke Tasik Mengkuang. Tasik Mengkuang. Tasik Mengkuang. Tu kayak desa Pak Wong, Kerandang straight. Kerandang ke kanan. Kalau siapa sampai sini, di area Mengkuang ni, memang video cantik. Video cantik, dia boleh tengok Gunung Tebu sini, Banjar Gunung Tebu sebelah ni. Comel hijau balik. Saya nak bawa handset tak boleh, mandu, tak boleh kongsi dengan sahabat-sahabat semua. Saya parking je kalau boleh, depan saya parking, tunjuk dengan sahabat-sahabat semua Banjaran Gunung Tebu. Dilihat dari pandangan kampung Tok Dak ataupun kampung Tasik Mengkuang ni. Saya ambil view cantik sikit, yang terang. Kalau saya pakai sahabat semua lah keindahan tak boleh tak maaf. Saya teruskan lah, ya, teruskan. Sekarang ni padi sedang hijau ni, comel molek. Nampak naik bendasing. Ada ruang. Okay, saya bawa, saya pakai sekejap, tunjuk pandangan. Tak ada ni lah, tak ada bau jalan. Sekejap sini, sekejap sahaja, sebab ni tak bau jalan luas. Bahaya gini. Nak share sama ni pandangan. Pandangan
Burung tembu daripada Tasik Mekuang ataupun Kampung Tok Dak ni. Itu lebang jarang burung tembu ya. Beres. Harap dapat sesuatu lah. Dah lama ni sebab dah bahu jalan speed sangat. Orang lalu belakang mengganggu. Beres. Saya pernah sekali naik burung tembu, alhamdulillah. Maknanya kampung saya dekat kampung Kubang ni, maknanya alhamdulillah. Dulu masa sihat-sihat dulu, masa muda dulu memang pernah sekali alhamdulillah. Berjaya lah sampai ke puncak gunung Tebu. Saya cakap sebabnya lidah nepuh. Lidah nepuh. Stesen hadapan ni kamera hadapan lah. Kamera hadapan. Okey tu dia. Tu lah sebagai kayak apa lah? Kehijauan sawah padi yang ada di sekitar kampung Tasik Mekuang. Dan kampung dia berjiran Kampung Tok Dak, kampung Kerandang. Di Kampung Kerandang tempat yang menarik, iaitu nama dia di Baruh Kerandang. Saya pernah buat live ke sana. Saya tengok. InsyaAllah petani kalau ada masa saya singgah sekejap. Petani kalau ada masa sempat saya akan singgah di Baruh Kampung Kerandang. Ni lah Kerandang lah ni. Kalau ke sebelah kiri tuju ke Tumbuh, saya akan belok ke sebelah kanan lah. Okey. Madrasah As-Siddiq kat sini ada. Surau. Area di Baruh Kerandang di sebelah ni, sebelah kiri tu. InsyaAllah kalau ada masa saya akan singgah buat live dengan sahabat-sahabat semua, kongsi keindahan di Baruh Kampung Kerandang. Saja bawa sahabat-sahabat semua ni kira macam melancong lah. Tu dia. Ramai ke mana tu? Ramai kan. Dapat sebabnya hijau padi kan. Tanda. Tanda ke je. Susu. Tadi. Tak apa ke. Sama tanda lah. Tanda Pelajuk lah surat ni. Surat masjid. Lah ni musim padi menghijau, memang someh lah. Padi menghijau sekarang ni. Jangan depan ada ni. Ni ialah kira kampung Pondok Paku ni. Kampung Pondok Paku. Mundi apa? Kira? Aha. Jadi sama-sama semua ya, saya memandu ni saya biasa tak nak buat masa awak semua. Saya akan selit dua perkara. Saya fokus dalam bidang Islam Pro, dalam bidang pemasaran menggunakan pemasaran zero cost marketing. Jadi saya selalu galakkan sahabat-sahabat semua, terutama sekali yang baru nak mula bisnes, supaya gunakanlah sehabis-habis optimalnya Facebook Live. Sebab anggap gini ya, sebab nak masuk TV tak mampu tak? Ada mungkin tak ada kewangan, tak ada kewangan sebab TV ni kena bayar beribu ringgit. Dan kalau bayar sekalipun tak boleh cakap bebas, ada peraturan yang patut yang mesti dipatuhi. Yang keduanya, walaupun katakanlah sahabat-sahabat ada duit sekalipun, tengok balik kepada jenama-jenama yang hebat-hebat seperti Sony ke,
seperti apa lagi, apa-apalah, Apple ke sebagainya. Walaupun dia orang telah banyak duit sekalipun, tapi masih lagi tetap ya menggunakan secara optimalnya, secara aktifnya Facebook Live, menggunakan yang free. Jadi kalau sekiranya dia orang yang dah kaya raya, telah banyak duit sekalipun, masih lagi tetap menggunakan free zero cost marketing ni, zero cost marketing dengan kita optimal sekali. Kalau kita yang tak ada duit ni, tak mampu, tak guna, maka ia adalah satu kerugian besar lah. Satu kerugian besar. Jadi cara paling mudah ialah anggap je Abillah ni adalah TV kita, TV awak. Saya memang anggap Abillah TV saya, sebab saya aktif menggunakan Facebook Live seoptimal mungkin, jimat duit, jimat masa dan sebagainya. Apa lagi lah? Ada luar tu. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang saya fikir perlu sangat menggunakan sehabis-habisnya benda-benda free ni. Anggap je dia TV awak. Bila awak anggap TV, awak cakap apa-apa sahajalah, tak bila masa boleh bersiaran. Tapi kalau orang buat TV sekalipun bayar, tak boleh semua masa, kata peraturan dia. Jadi perlu sangat sahabat-sahabat semua kata apa, aktif dengan TV. Bukan maknanya aktif buat Abillah Live. Anggaplah dia TV awak kata rugi sangat. Kalau mampu lagi buatlah IGTV, TikTok dan sebagainya. Sebabnya kita orang yang baru nak mula bisnes ni sangat-sangat perlu kontrol bajet sebab mungkin. Dan soal mungkin ada orang cakap malu nak buat Abillah Live, orang yang takut, bimbang dan sebagainya. Dan gini sebenarnya sahabat-sahabat semua, kalau kita takut, malu, siapa rugi? Jawabnya ialah diri kita sendiri yang rugi, bukan orang lain. Jadi sahabat-sahabat kena kesamping lah malu tak bertempat tadi. Perlu kesampingkan malu yang tak bertempat. Kalau tidak, ruginya kita yang tanggung, bukan orang lain. Okey. Jadi walaupun benda ni payah, tapi buatlah. Jangan fikir tentang payah, jangan fikir tentang malu. Buat dahulu. Sebab semua orang-orang yang berjaya sekarang ni, dia berjaya kan dia mulakan langkah pertama dahulu. Biasa-biasakan diri di tangga yang pertama, nikmati dahulu kenah-mehnah, pahit manis dalam tangga pertama, sepak terjang dia, jatuh bangun di tangga pertama, kumpulkan dahulu ilmu, kumpulkan dahulu pengalaman di tangga pertama. Bila telah kata apa, dah stabil, naiklah ke tangga kedua pula. Di setiap tangga pertama, setiap tangga kedua, ketiga, keempat, sama lama lah bertangga-tangga, sama lama sekejap mati. Kita perlu sentiasa naik dari satu tangga ke satu tangga. Dan tangga tak ada kesudahan. Bukan bermaksud tangga 10 lama ke puncak. Tak. Sebab dia infinity tangga ni. Yang menghak ialah mati. Selagi kita hidup, bila sampai tahap mungkin anda target nak duduk di tangga 7. Contoh, setelah mengalami pahit manis,
sepak terajang sebagainya di tangga yang ke-7, tentu ada lagi tangga ke-8 naik rasa nikmat, baik, maung, bahagia, sengsara. Di tangga ke-8 pula sama masa dah stabil, naik ke tangga ke-9 pula dia ada pula cabaran mehnah kenah dia, baik maung dalam di tahap tangga ke-9, kita seterusnya selama-lama lah. Jadi berkenaan dengan kenah menah ni memang begitu dah. So tak ada lagi saya, awak semua akan ada masalah tersendiri, akan ada cabaran tersendiri. Tak ada lagi, selagi kita duduk atas dunia ni, lagi duduk atas planet bumi ni, tak akan jumpa total 100% kaya, tak ada. Tak akan jumpa total bahagia, tak ada. Walaupun you kaya raya, duit banyak, rumah pada emas sekalipun, tetap ada masalah. Kalau makan makanan minuman yang berzat sekalipun, total zat dia tetap ada masalah. Memang Tuhan design dunia ada masalah, ada penyelesai kepada masalah. Semakin kita banyak pengalaman ataupun banyak harta benda, banyak aset, makin banyak masalah sebenarnya. Percayalah. Sahabat mana orang kaya-kaya kat dunia sekalipun, apa dia masa kebut apa tetap ada masalah. Cuma kita nampak mata memandang je dengan zahir, bila pakai smart, ada kereta banyak, duit banyak, harta banyak, selesa. Ya setuju, memang selesa, memang bahagia. Tapi masalah tetap ada. Sampai selagi mana dunia tak kiamat, tetap ada. Sebagai contoh buktinya, kalau ikut zahir sepatutnya bila ada Nabi, contoh bila ada Muhammad SAW zaman dulu, 1000 tahun dahulu kan, semasa Muhammad hidup, Nabi akhir zaman hebat. Sebab tak ada lah orang menipu, tak ada orang zina, tak ada orang kafir. Tapi kenapa zaman Nabi sekalipun, zaman Muhammad sekalipun, yang begitu hebat pacaran nubuah dia kan, Nabi ada sekali, tetap juga ada orang kafir, tetap juga ada menentang Rasulullah. Sebab tak ada kan, sepatutnya tak ada lah. Sebab Nabi memang dia boleh ni, tapi tak. Memang gitu dunia. Nak tahu dunia begitu. Sama lah kita mesti biasa ni. Kalau anda duit banyak sekalipun, tetap ada juga masalah sampailah kita mati. Jadi apa yang saya cuba nak sampai ialah, jangan lari daripada masalah, jangan takut daripada masalah. Hadapilah mengikut kemampuan ilmu yang ada, mengikut kemampuan tenaga yang ada, mengikut kemampuan pengalaman yang ada. Cuba selesai. Setiap orang ada masalah, dan yang beza yang jumlah ataupun tahap masalah sahaja yang berbeza-beza. Orang kaya cara kaya ada masalah, orang miskin cara miskin ada masalah. Sebab itulah dalam soal masalah ni, manusia yang beruntung adalah yang hati tenang. Hati dia tak ada melekat unsur-unsur dunia. Sedangkan dia hidup dalam planet dunia, dalam planet bumi ni. Tapi dia ibarat ikan dengan air laut masing. Air masing tak masuk lagi ikan. Sama juga orang yang hebat, yang hati bersih, rohani tak dosa ni, walaupun dia bergelumban dengan dunia, tapi fikiran dia, hati tak serabut, tidak keluh kesah, tidak bimbang, tidak risau tentang masalah dunia. Bermaksud tadilah maknanya ikan tadi, walaupun dia ala laut pun tak, masih tak masuk lagi ikan. Patutnya ikan tu lama dah berendam berpuluh tahun dengan laut, sepatutnya masih ikan, tapi tak masih. So orang-orang yang memiliki hati yang bersih, tidak ada dosa ataupun boleh katakan sedikit dosa lah,
nak kata maksum taklah, hanya Nabi Rasul maksum, maka dia boleh bergelumbang dengan dunia, dengan kesibukan dunia, tapi tak menjejas, tak mengganggu jiwa dia, emosi dia. Kita sebenarnya, saya ataupun awak semua, diberi peluang untuk seperti wali-wali, seperti orang yang bersih ni. Sama sebenarnya, cuma kita sendiri yang tidak betul-betul bersungguh dalam melakukan gerak kerja membersihkan rohani. Yalah, kita nak daripada dosa, tak mampu sebenarnya, tak mampu. Sebab kita akan maksud, bila kita bangun tidur je, banyak benda-benda yang boleh menyebabkan kita berdosa. Melalui mata, melalui telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan dan sebagainya. Banyak masuk dosa. Dan dosa ni dia menyebabkan rohani tersakit. Bila rohani sakit kan, dosa menyebabkan kesan dia kita malas, tak seronok ibadat, bimbang hal dunia sebagainya. Okey dah? Okey. Sekarang pukul 4.30 dah, orang main asal. Sama nama asal di mana kita akan semaya asal di masjid Taman Ilmu, insya-Allah. Kita semaya asal di masjid Taman Ilmu. Lepas tu kita pergi ke Bukit Bubus paragliding. Dan cara untuk membersihkan dosa ni semua tahu lah kena. Cuma kenanya ialah boleh amal dan istiqamah tidak saja. Kenapa? Iaitu istighfar. Kita ampun Allah Ta'ala banyak-banyak, selawat banyak-banyak. Iaitu benda tu boleh menyebabkan dosa lebur, hilang. Dan selawat boleh membanyak mengumpulkan pahala. Tahu tak, kita tahu dah, tapi nak amal sebab rohani tu sakit sangat, amat sakit. Bunyi ibadat benda baik menyebabkan tak tertarik, nafsu kita sakit. Nafsu sakit bila dengan benda baik, bersemayam, wa'billah yang berguna sebagainya, menyebabkan kita tak suka dengar. Itu nak dibawa, nak beritahu bahawa rohani kita sakit sebenarnya. Rohani sehat, kita akan suka kepada sesuatu yang baik seperti menjadi ilmu, bila yang berilmu, yang berkualiti baik. Apa lagi? Bercakap benda baik-baik, baca buku, baca kitab, baca hadis, bersedekah, bangun malam, tahajud sebagainya. Benda macam ni, kalau kita tak suka buat, itu nak membuktikan bahawa rohani kita amat sakit. Rohani saya, rohani awak sakit. Ubat dia istighfar lah. Istighfar selawat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karenanya sembahyang di waktu lah modal sebenarnya. Untungnya ialah benda-benda sunat. Labur dia ialah benda-benda sunat yang kita buat. Saya sekarang berada di area Bukit Tanah sekarang ni. Area Bukit Tanah.
kaki. Berkenaan dengan Abillah sahabat-sahabat semua, saya perlu ulang benda ni, iaitu jangan kecewa, jangan rasa putus asa kalau sekiranya sahabat-sahabat semua bila buat Abillah tak ada tengok. Jangan putus asa, buat sahaja dan perbaiki pengisian Abillah yang buat. Kalau boleh, dan sepatutnya boleh lah. Bila yang kita buat tu isikan benda yang boleh memberi faedah, seperti yang menyelesaikan masalah penonton FB anda. Walaupun tak tengok, tetapi bila awak cakap bila awak tu sesuatu yang selaras dengan kehendak Ta'ala, tak menyalahi kehendak Ta'ala, tak apa, tetap akan diberi pahala sebenarnya. Contoh saya sekarang ni buat Abillah, saya cakap benda elok, benda baik, walaupun tak tengok sekalipun, tapi bila berguna, maka ia bila saya akan diberi pahala. Tetapi kalau sebaliknya anda buat Abillah yang suka-suka sahaja, yang tidak ada manfaat pada penonton awak, aku ramai sekalipun awak tengok, aku ramai komen sekalipun, tetapi perbuatan yang tidak ada faedah itu sebenarnya adalah murka. So tak ada manfaat untuk dunia dan akhirat. Ramai tengok, ramai komen, ramai share, tapi benda tu tak manfaat agama. Apatah lagi kalau menyalahi hukum Ta'ala, maka besar musibah dia. Tak memadai kita buat suatu Abillah, terutama sekali seperti kaum wanita lah. Kaum wanita kalau buat Abillah berisiko benar untuk dapat sesuatu yang tak bagus lah. Boleh menunjukkan dosa. Sebabnya seperti wanita bila buat Abillah ni, kita buat dengan aurah, napuk lengan tangan, napuk dada sebagainya. Walaupun ada beribu penonton, beribu orang share, orang like, orang share, orang komen, tapi berisiko besar. So kepada kawan wanita, kalau buat Abillah, kita jaga aurat lah. Saya perlu ingat dan penting sangat. Kalau tidak, masalah besar. Bila orang dalam viral nanti, maka musibah dosa tu akan sasa berpanjangan. Nak kontrol, dah lose control lah. Itu kalau wanita lah buat Abillah, kena hati-hati. Lah. Sekarang saya sampai di area Kampung Tembila ni. Saya akan berhenti sekejap, solat asar di Kampung Tembila, di Masjid Ilmu Tembila ya. Masjid Taman Ilmu Tembila ni adalah merupakan masjid yang paling besar dalam negeri Terengganu. Rekod dia dipegang oleh Masjid Taman Ilmu Kampung Tembila. Di sini ada satu kolam-kolam patuh sini. Kolam patuh. Ini memang tinggi lebih menara tu, nampak kat sini. Mana patut nampak malam-malam kena tati sini. Ini adalah sungai Ruang Besar. Itu ke bawah, mudik ke bawah, akan sampai ke muara sungai Ruang Besar. Dekat nak hiking. Okay, ini kita akan pergi ke jalan masuk ke Taman Ilmu Sekolah Menengah Kebahasaan Tembila kat sini. Niza kampus ataupun cawangan besar kat sini.
tinggi menara dia tu nampak kat sini. Menara tu setakat ambil ilmu. Harap apa nama kerajaan negeri Terengganu memperbaiki semula lah kawasan taman ilmu ni. Yang bernilai jutaan ringgit lebur. Duit rakyat, duit saya, duit awak semua telah lebur kat sini. Hari sungguh merugikan lah. Sebaik masjid siap, kalau tidak kat Allah. Ni ialah Kem Askar, Kem Sri Kembila Pertanian. Kita akan berhenti dulu Maya Salah, Masjid Taman Ilmu Kembila Besuk. Besar ni, besar sekali di negeri Terengganu. Kawasan taman ilmu besar sebenarnya, meluas, tapi semua jadi ni membazir duit rakyat. Oh, jawablah pada masa besok. Allah Ta'ala akan hisab. Besok jawablah. Ini pemimpin, kalau pemimpin kurang iman ataupun tak bertakwa, memang besar bahala-bahala dia. Cari pemimpin yang bertakwa ni, kalimah cari selai bulu putih pada seekor kakak hitam sebenarnya. Jumpa selai bulu putih pada seekor kakak hitam kat senang. Kawasan ni Planetaria ni saya pusing ni. Kita masuk ke depan sana. Dia bukan sepitu sahaja. Itu sebelum matahari naik. Rakyat pun akan bertanggungjawab juga sebenarnya. Bertanggungjawab dalam Allah Ta'ala tidak memilih mimpi yang betul-betul baik. Dah tahu dah baik tapi nak pilih jahat juga. Kan Allah Ta'ala yang mengundi, yang mengangkat. Kita tahu dah mimpi yang bagus, lebih baik daripada yang setia ada tu. Kita tak nak minta pakai juga kerana kepentingan duniawi. Juga akan dipersoalkan, ditanya oleh Allah Ta'ala. So kita masuk ke sini lah. Dia pukul satu itu sahaja sekali. Boleh. Besar sikitnya. Tapi ya agak lah. Memang saya suka saya nak masuk manusia, saya mesti anda manusia nak masuk syurga tapi kena azan lah. Parking sini lah. Dekat sini. Sama-sama kita solat asar dulu, nanti kita akan bawa anda semua pergi ke Bukit Bubus. Kalau ada aktiviti paragliding, insyaAllah saya buatlah di sana. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.